Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati pengerusi majlis yang berusaha Wan Hajah Latifah binti Haji Kedah, Mudirah Madrasah Tafiz Amin, para hakimnya bijaksana, hadirin hadirat serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Sebelum saya mulakan penceritaan saya pada hari ini, izinkan saya menyatakan dua rangka pantun. Awal kalam pembuka bicara, selawat dan salam Nabi tercinta. Bertemu kita di pertandingan bercerita kisah Nabi Muhammad di Gua Hira. Kisah yang akan saya sampaikan buat anda sekalian iaitu kisah Nabi Muhammad di Gua Hira. Sebelum kedatangan Islam, penduduk kota Makkah hidup dalam keadaan kacau bilau. Pergaduhan dan perbalahan sering berlaku. Yang kuat semakin hebat, yang lemah semakin ditindas. Mereka menyembah berhala, minum arak, berjudi, malah bunuh-membunuh di antara satu puak dan puak yang lain. Oleh demikian, Nabi Muhammad SAW sering mengasingkan diri di Gua Hira yang terletak berhampiran kota Mekah. Nabi Muhammad bermunajat dan berzikir mengikut ajaran Nabi Ibrahim. Pada saat umur Nabi Muhammad hampir berusia 40 tahun, kesukaannya mengasingkan diri semakin memuncak. Berbekalkan roti, Rasulullah pergi ke Gua Hira yang terletak Berbekalkan roti, Rasulullah pergi ke Gua Hira yang terletak di Jabal Nur, iaitu kira-kira 5 km dari kota Mekah. Siti Khadijah, isteri kesayangannya, sering menghantarkan makanan kepada Rasulullah. Rasulullah yang berkhalwat di Gua Hira, khusyuk beribadah dan memikirkan keagungan alam untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Begitulah bertemunya Nabi Al-Amin sebelum dilantik menjadi Rasul. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Maksudnya, sesungguhnya pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhirat, serta banyak berzikir kepada Allah. Di Malaysia kini, pembuangan bayi semakin menjadi, sumbang mahram hebat mencengkam, gejala sosial semakin merata. Yang lebih memilukan hati lagi haruan memakan anaknya. Negara kita seolah-olah telah kembali seperti di zaman jahiliah dahulu, kerana umat Islam dewasa ini sudah jauh terpesong dengan ajaran Nabi dan Al-Quran. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Pada suatu hari, malaikat Jibril datang menemui Nabi di Gua Hira. Peristiwa ini berlaku pada 17 Ramadan 6 Ogos 610 Masihi. Ketika itu Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Malaikat Jibril datang memeluk Nabi dan sambil berkata, "Bacalah." Jawab Nabi, "Aku tidak dapat membaca." Lantas malaikat memeluk dan merangkul Nabi hingga sesak nafasnya. Kemudian Jibril melepaskannya dan berkata lagi, "Bacalah." Jawab Nabi, "Aku tidak dapat membaca." Lantas malaikat memeluk dan merangkulnya lagi sampai ketiga kalinya, sehingga Nabi merasa sesak nafas. Kemudian Jibril melepaskannya. Lalu Jibril membacanya dan Nabi bersedia mengikutinya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah wahai Muhammad. Bacalah dan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dan mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang bacaan ini dengan hati yang bergetar. Lalu baginda segera pulang kepada isterinya Khadijah. Lantas berkata, selimutilah aku. Maka segeralah orang-orang dalam rumah menyelimuti beliau sehingga rasa dingin itu hilang. Lalu beliau menceritakan apa yang telah dialaminya kepada Khadijah. Hai Khadijah, apa yang telah terjadi ke atas diriku ini? Akhirnya beliau berkata, aku ngeri atas diriku. Lalu Khadijah berkata, gembiralah, tenangkanlah hatimu wahai Muhammad. Demi Tuhan yang menjadikan diriku, Allah sekali-kali tidak akan menghinamu. Engkau yang selama ini menghubungkan silaturahim, menjalankan amanah, melaksanakan tanggungjawab, mengembalikan hak-hak kepada Tuhannya, dan engkau lah sentiasa bercakap benar. Kata-kata lemah lembut daripada isteri kesayangannya membuatkan Khadijah, membuatkan Nabi Muhammad, membuatkan baginda kembali tenang. Kemudian Khadijah meminta izin untuk menemui sepupunya, iaitu Waraqah bin Nawfal, dan menceritakan apa yang telah dialami oleh Nabi. Waraqah menjelaskan berkata, Subhanallah. Sekian sahaja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.